apa yang telah dibincangkan di dalam kabinet tadi, bahawa terdapat kekeliruan daripada kenyataan bahawa jawatan atas pengambilan baru adalah jawatan kontrak. Ya. Dia tidak bermaksud begitu. Kontrak untuk satu tempoh yang singkat, ya, sebelum kabinet meluluskan dasar baru pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen. Mereka akan mencarum kepada KWSP dan kerajaan akan memberikan sumbangan sebagaimana yang lazim dilakukan pada kaki tangan swasta, dan mana-mana yang layak untuk diberikan sumbangan PKSO, mereka juga akan layak begitu. Jadi kerana saya sebutkan tadi, pada tahun 2040 jumlah pencen yang patut ditanggung oleh kerajaan jika tidak ada sistem baru ini berjumlah 120 bilion, dan tentunya ini akan memberikan bebanan jangka panjang kepada kerajaan, ya, khususnya kuap kumpulan wang amanah pencen. Mungkin bila portfolio pelaburannya besar, mungkin tidak mampu untuk membuat pelaburan bagi memberikan dividen atau ROI pulangan yang sepatutnya. Oleh sebab itu langkah jangka panjangnya penjawat awam yang baharu, ya, akan diambil cara begitu. Tetapi yang sedia ada sekarang ini masih diteruskan. Menteri dapat 2 ke 3 pencen di peringkat persekutuan, di peringkat negeri. Allowance tahunan ratusan ribu. Siap ada yang berjawatan GLC lagi. Itu pun pencen kekal walhal baru masuk pejabat. Tapi penjawat awam yang hanya bergajikan RM1,500, bekerja pagi dan malam, duduk dalam kuartus yang daif, bekerja puluhan tahun, dinafikan pula pencen. Adil atau tidak? Timbalan Perdana Menteri mengumumkan bahawa pencen penjawat awam mulai Februari ini akan dimansuhkan. Jadi dimaklumkan bahawa pencen penjawat awam baharu adalah bebanan kewangan kerajaan. Betul ke? Apa nasib penjawat awam di Malaysia? 3 pandangan. 1. Gaji penjawat awam sudah lebih 10 tahun tidak dikaji semula. Kali terakhir pada tahun 2013. It means that they are effectively underpaid. Gaji RM1,500 tetapi ingin hidup dengan bebanan kos sara hidup di Kuala Lumpur. Boleh ke? Jom kita dengar. So kita mempunyai barisan anggota yang miskin. Miskin. 1,500. Can you live in Kuala Lumpur, Tuan Habibie? Bukan polis saja, lihat bagaimana gaji nurse di Singapura lebih tinggi daripada gaji doktor pakar di Malaysia. Sebab itu, Malaysia telah hilang ribuan tenaga pakar yang kini keluar negara. We are losing out. 2. Beban tanggungan tambahan. Lihat saja bagaimana abang polis bekerja pagi dan malam dan tidak boleh claim OT. Cikgu praktikum yang tidak berbayar. Cikgu veteran yang terpaksa mengeluarkan duit poket sendiri untuk membantu anak-anak muridnya. Ini belum lagi saya bicarakan soal cikgu yang akan mengajar, jadi kerani, manager, ada yang sampai kena buat tugas pembersihan sekolah. Bayangkan. 3. Kemudahan yang usang, lapuk dan daif. Lawatlah kuartus-kuartus kerajaan. Saya bila pergi kuartus polis, ada bumbung yang bocor. Elektrik dengan air sentiasa terputus. How are they supposed to live? Itu pun kalau dapat. Ramai cikgu-cikgu yang mohon kuartus tak dapat, dah penuh diisi. Bagaimana kita nak bantu mereka menjaga anak-anak dan keselamatan negara kita? Nasib penjawat awam kita ni umpama sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Cadangan saya, walk the talk. Hapuskan pencen ahli politik dan menteri dulu. Naikkan gaji penjawat awam yang sudah lama ditangguhkan. Penjawat awam merupakan barisan hadapan kita. Jangan hanya raikan mereka apabila musim pilihan raya. Jangan hanya raikan mereka apabila mereka berjaya menyelamatkan nyawa kita semasa musim COVID. Tetapi bila sudah habis, terlupakan mereka. Kita tikam mereka dari belakang. Ingat, politik berubah tetapi penjawat awam kekal. A great civil service will form a foundation for a great country. Pakar ekonomi Barjoya Ibadai dari Universiti Tun Abdul Razak berpendapat, pemansuhan skim pencen bagi pengambilan penjawat awam baharu mungkin memberi kesan berbeza terhadap perbelanjaan kerajaan dan sosioekonomi. Dari sudut penjimatan perbelanjaan negara, kesannya mungkin tidak dapat dilihat dalam jangka pendek. Susulan kerajaan perlu menanggung jaruman 13% kumpulan wang simpanan pekerja. Dari segi sosioekonomi,
Barjoya menjangkakan negara akan mengalami penyusutan jumlah penjawat awam berikutan rakyat tidak lagi berminat kerana tiadanya jaminan keuangan di hari tua seperti pencen. Ia kemudiannya akan menjejaskan prestasi ekonomi negara kerana penjawat awam inilah yang akan melaksana segala perancangan yang dirangka kerajaan. Abu Sofyan Yaakob dari Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia pula mencadangkan kerajaan menaikkan gaji dan jaruman KWSP sehingga 20% misalnya bagi memastikan keselamatan keuangan kaki tangan yang tidak lagi menerima pencen terjamin. Menurut beliau, langkah ini akan membantu meningkatkan pendapatan sampingan dan simpanan persaraan kaki tangan awam serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Pengakuan daripada Timbalan Menteri Pertahanan mengatakan kerajaan tak mampu bayar disebabkan oleh ketidakkemampuan kerajaan kerana tidak ada kemampuan keuangan. Tapi dalam masa yang sama, untuk makluman para pengamal media, kita lihat dalam satu pengakuan DH Market, DH Market pada tahun 2002, DH Market pada tahun 2002, CEO daripada kumpulan wang amanah pesara atau kumpulan wang amanah pencen, orang kata, menegaskan menegaskan bahawa pada tahun 2022 terdapat 136 bilion dalam simpanan KUAP yang bersedia, mengikut CEO dia mengatakan bersedia untuk membayar pencen atas arahan daripada kerajaan pusat. Jadi di sini menimbulkan kegusaran dan kekeliruan bagi pihak kami dan juga mewakili seluruh veteran negara ini. Yang mana satu betul? Ya, ada pihak mengatakan bahawa memang kerajaan mengakui bahawa perkhidmatan tentera berbeza. Dalam masa yang sama, selepas pengakuan tersebut, memang kami akan membayar tetapi kami tak ada duit. Tetapi dalam masa yang sama, satu badan kerajaan yang ditubuhkan oleh kerajaan bagi memegang amanah ini mengatakan bahawa duit ada. Jadi kami pihak veteran ni rasanya agak terpanggil lah untuk menyuarakan kegusaran kami lah. Yang mana satu yang betul? Sama ada pihak kerajaan nak membayar, betul tak ada duit, tetapi ada pengakuan mengatakan kumpulan wang amanah pesara ada duit untuk membayar. Jadi berilah satu penjelasan ataupun satu tindakan yang membolehkan ahli-ahli veteran yang terlibat ini mendapat pembelaan. Bagi veteran-veteran yang berpencen sebelum 2013 ini, sebagaimana yang dituntut oleh semua veteran yang terlibat, ianya tidak melibatkan ramai. Daripada jumlah pencen, penerima pencen 134,682 pesara ATM yang menerima pencen, yang terlibat hanya 78,546, iaitu 59.13% saja daripada jumlah keseluruhan penerima pencen. Mereka-mereka inilah yang perlukan untuk dibela kerana mereka ini berpencen sebelum 2013, ya. Dan daripada jumlah 78,546 tersebut pun ianya terbagi pada dua, iaitu kategori pegawai hanya melibatkan 6.76%, iaitu 5,313 orang, dan yang melibatkan lain-lain pangkat 73,233 atau 93.24%. Dan ini harus kita sedari bahawa golongan LLP lain-lain pangkat ini yang berjumlah 93.24% mewakili keseluruhan jumlah penerima pencen sebelum 2013 ini merupakan jumlah yang besar, dan mereka ini adalah penerima pencen yang kecil. Mereka inilah yang berumur 773,233 daripada LLP yang kebanyakan meninggal dunia sebab mereka berpencen awal. Di kala umur 40 tahun mereka berpencen dan sekarang dah berumur 70, dan kebanyakan mereka pun dah ramai yang meninggal. Kalau ikut rate lah, daripada mereka berpencen tahun 90 sehingga sekarang berapa orang dah meninggal dunia. Yang seharusnya mereka dibela untuk mendapat pembelaan tetapi tak sempat untuk menerima. Tidak boleh dikelirukan lagi. PBATM tidak boleh dikelirukan, atau veteran seluruh negara tak boleh dikelirukan dengan mengatakan bahawa sedang dikaji. Yang penting sekarang ni telah wujud satu pengakuan bahawa keuangan ada. Keuangan yang penting sekali ialah mereka sanggup untuk melaksanakan. Itu saja.